من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ياسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Fasal yang ke-9, redha dengan qada Allah Ta'ala. Redha dengan qada Allah Ta'ala. Di antara perkara yang menjadi kewajipan kepada kita mengimani, iaitu ada 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya dengan qada dan qadar. Itu kewajipan yang tidak kita sebagai orang Islam kena ada benda ni. Kalau tidak ada keimanan dalam perkara qada dan qadar, dia boleh menyebabkan cacat iman kita. Apabila iman kita cacat, ia akan mendatangkan kemudaratan yang besar pada hari kiamat kelak. Pengertian redha dengan qada Allah, apa yang nak dimaksudkan redha dengan qada Allah? Kerana hidup kita di atas muka bumi Allah Ta'ala ni tidak lari daripada 2 keadaan. Ini perkara yang telah kita bicara dalam bab sabar, yang mana kita ni berhadapan 2 keadaan setiap waktu, setiap masa 24 jam ni. Yang pertama, perkara yang kita suka, dan yang kedua, perkara yang kita tidak suka. Jadi dalam 2 keadaan ini wajib ke atas kita kena redha, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa redha dengan qada Allah Ta'ala itu maknanya suka hati terhadap segala yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Hati menerima segala perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan tiada bangkangan segala perlakuan Allah Ta'ala ke atas hamba-Nya. Maknanya di sini tidak ada bangkangan ni, maknanya kita tidak ada perasaan tak puas hati dengan apa yang telah ditetapkan ataupun dengan apa perkara yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk kita ni. Maka di sini dia sebut redha dengan segala apa yang Allah Ta'ala tetap
Hati tidak ada perasaan dok puas. Sama ada perkara itu perkara yang menyukakan kita ataupun perkara yang tidak menyukakan kita. Dan inilah perkara yang pernah kita sebut sebelum daripada ini. Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullu lahu khairan, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakara fakana khairun lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairun lah. Yang bermaksud ajaib yang ada pada orang yang beriman. Dan keajaiban ini tidak ada melainkan hanya kepada orang yang beriman sahaja. Apa dia? Apabila diuji dengan perkara yang dia suka, nescaya dia bersyukur kepada Allah, maka ini baik bagi orang yang beriman. Adapun sekiranya dia diuji dengan perkara yang dia tidak suka, dia bersabar dengan ujian Allah, maka ini juga baik bagi orang yang beriman. Maka ingat, kehidupan kita ni ada keadaan yang kita suka, ada keadaan yang kita tidak suka. Jadi barang yang kita suka, kita bersyukur. Ada barang yang kita tidak suka, kita bersabar. Dan ini di antara tanda kita redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan doa dan meninggalkan berubat. Maksud dia kata bukan makna redha dengan qada Allah meninggalkan doa dan meninggalkan berubat. Maknanya kalau kita redha dengan qada Allah, maknanya bukan kita serah bulat-bulat tanpa ada ikhtiar sebagai kita hamba kepada Allah Ta'ala. Masalah redha ini ia adalah sifat pada hati kita. Bukan pada sifat pada zahir tubuh badan kita ni, sifat pada hati kita. Redha bukanlah bermaksud menafikan ikhtiar, bukan begitu. Contohlah dengan dunia hari ni, orang kata ambil vaksin, dah ambil vaksin pun kena macam. Kena macam. Maknanya di sini barang yang kalau Allah Ta'ala tetap pada kita, kita ambil vaksin, dah ambil vaksin pun tetap kena. Itu memang jelas barang yang Allah Ta'ala tetap. Tapi ikhtiar kita sebagai seorang hamba, redha tu sifat hati. Ada pun sebagai ikhtiar sebagai seorang hamba yang pertama apa? Tidak meninggalkan doa. Kita berdoa tu imam kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Itu doa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu apabila nak keluar rumah jangan tinggal doa tersebut. Kenapa? Doa ini mengelak daripada bencana-bencana, mudarat-mudarat. Itu doa dia. Maknanya kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, doa jangan tinggal. Uda'uni astajib lakum, mintalah dengan aku, nescaya aku akan makbulkan. Kita baca surah Fatihah, kita baca 3 kul, kita baca ayat kursi, kita embuh pada tapak tangan, kita pasak kena sapu pada sekalian tubuh, mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala, tak ada masalah. Itu sebagai ikhtiar. Maka tu yang pertama, dan tidak meninggalkan doa. Dan yang kedua, tidak meninggalkan berubat. Berubat macam biasalah. Berubat macam biasa dah. Dalam masalah berubat hari ni kena tanya ahli dia lah. Hari ni kadang-kadang yang jadi bising bangor dalam Facebook mengenai ada orang nak ambil vaksin, ada orang tambah ambil vaksin, cuba rujuk kepada ahli dia. Ahli dia ni bukan Facebook, ahli dia ni bukan Google, kena tanya ahli dia sungguh. Kalau hak agama kena tanya alim ulama. Kalau hak kenderaan kena tanya pemain. Kalau hak rumah kena tanya tukang.
Ada pun kalau hak berkaitan dengan bab perubatan kena jadi ahli doktor baik, farmasi baik. Tu ahli dia tu. Hari ni orang duk balas ambil mana fakta pergi ambil. Aku ambil kat Facebook lah. Dah Facebook betul lah. Betul lah tu dia tulis kita. Tu jadi kucak kacir hari ni tu. Maka ingat kita ni tanda kita redha dengan qada Allah. Bukan menafikan ikhtiar. Ikhtiar macam biasalah. Ikhtiar buat sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Cuma yang perlu kita kena ingat, yang perlu kena ada i'tiqad dalam hati kita, segala kesembuhan, segala orang sakit, segala orang baik, segala orang sehat, semuanya datang daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala dah izin sesuatu benda kena pada kita, confirm tidak akan terjadi walaupun sekalian makhluk berusaha untuk nak mengenakan dia pada kita. Tapi kalau Allah Ta'ala kata kena kepada kita, walaupun ikhtiar macam mana kita buat pun confirm dia akan kena. Dan benda ni saya yakin di kalangan kita ni banyak terdedah dengan berita-berita begini. Ada hamba Allah Ta'ala tu dia kata, ustaz, hamba ni ustaz daripada PKP pertama lagi. Oleh kerana mungkin dia pecing dah, duit ada dah. Dengar daripada PKP hok kena kuarantin, kena duduk dalam rumah tu. Dia kata saya dak keluar ustaz sampai ke kuarantin ni PKP 3 ni. Tapi saya dak tahu mari mana kena juga ustaz. Nak khabar kalau dah Allah Ta'ala kata nak kena walaupun kita habis jaga dan SOP. Jadi nak khabar tu ikhtiar kita buat dah kena juga. Hak tu panggil redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetap. Tapi jangan giung dah. Hak ni kena COVID je kita gisalah. Kalau Allah Ta'ala kata dak kena tu jangan cari pasal. Itu disebut oleh Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu capak ke arah diri kamu, ke arah kebinasaan. Masuk redha di sini dia kata apa? Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan doa. Dan juga meninggalkan buat baik, itu bukan maksud redha tu. Ikhtiar sebagai hamba kena buatlah. Ada pun redha di sini ambil hak duduk dalam hati kita ni. Barang yang Allah Ta'ala tetap pada kita. Dan bukan maknanya membiarkan mudarat datang kepada diri engkau. Dan bukan maknanya bukan membiarkan mudarat datang kepada diri engkau. Maksudnya di sini mu jangan campur dirimu ke arah kebinasaan. Kalau mu tahu dah kawan tu bahan nyakit, mu jangan pergi cari pasal. Tu maksud dia. Bagi ahli-ahli dia kata kena buat gini, patuhlah SOP yang telah ditetapkan, patuhlah. Kadang-kadang dia buat tu benda yang kita tak tahu. Dia tahulah sebab dia ahli dia. Kadang-kadang kita ni nak lawan lebih daripada ahli dia. Tu jadi satu hal juga tu. Sedang engkau berkuasa menolaknya. Kamu jangan campur dirimu ke arah kebinasaan sedangkan kamu boleh ikhtiar untuk lari daripada perkara tersebut. Dan inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah menyatakan bagi orang yang kena penyakit taun, pada satu kawasan jangan dia keluar daripada kawasan tersebut, jangan dia keluar. Kerana dia hak kena dah penyakit ni kalau pergi kawasan orang lain habis merebak ke orang lain pula. Dan bagi orang yang berada luar daripada kawasan taun tu jangan dia masuk. Kerana apa dia tahu dah kawasan tu kawasan penyakit, jangan dia masuk kat dengan dia kena. Maka Rasulullah ajar dah perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dah perkara tersebut. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh engkau dengan berdoa. Doa tu jangan putus dan juga ikhtiar sebagai hamba Allah Ta'ala jangan tinggal. Ada pun keyakinan dalam hati kita Allah Ta'ala yang mendatangkan penyakit, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Itu i'tiqad, tidak ada satu perkara yang berlaku di alam ni melainkan semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Tu i'tiqad, tu akidah kita tu.
Akidah kita tu. Maka setengah daripada terhimpun dengan redha qada itu, engkau menuntut sampai kepada yang dikasihinya dengan mengerjakan segala sebabnya. Maksud apa di sini? Maka di antara setengah daripada redha dengan qada itu, maksudnya kalau mu nak faham benda maksud redha dengan qada tu, maka engkau menuntut kepada yang dikasihinya dengan mengerjakan segala sebabnya. Maksudnya kalau mu lapar, mu jangan tinggal untuk kamu kena makanlah, sebab lapar nak suruh kenyang. Kalau mu nak rezeki, maka mu ikhtiarlah dengan cara bekerja. Ataupun mu nak menang, mu ikhtiarlah dengan cara berjihad. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tak bahawa Allah Taala akan beri kemenangan pada Islam. Rasulullah tahu. Dah Rasulullah pergi perang ke dak? Rasulullah pergi perang sebagaimana nabi-nabi sebelum daripada ni. Untuk maklumat pengetahuan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, bermula daripada 2 Hijrah sampai 10 Hijrah. Rasulullah terbabit dengan peperangan lebih kurang 27 peperangan. Maknanya lebih kurang setahun tu 3 kali Rasulullah pergi perang. Dah Rasulullah tahu dah Islam kamna, Rasulullah tahu dah apa Rasulullah pergi perang juga. Tu nak apa perang jihad tu ikhtiar yang datang daripada hamba Allah Ta'ala. Adapun bila Allah Ta'ala nak beri kemenangan tu terserah pada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tak diri dia dipelihara oleh Allah, tahu. Dan Rasulullah pakai baju perang tak? Ke Rasulullah pakai baju t-shirt gitu, pakai jubah gitu aja? Ya, Rasulullah pakai baju perang. Rasulullah pakai topi untuk mengelak diri dia daripada kena senjata tajam. Dia apa Rasulullah buat gitu? Itu dia panggil ikhtiar sebagai hamba. Ada pun hak duduk dalam ni redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka di sinilah untuk kita faham nak apa pada diri kita, menuntut sampai kepada yang dikasihinya dengan mengerjakan segala sebabnya. Kita nak pada satu-satu perkara, baik nak kenyang, baik nak ada harta, kena lalu jalan dia. Kena lalu jalan dia. Jangan kira buat kalau Allah Ta'ala tetap gitu-gitu. Begitu. Bukan dengan cara yang sedemikian. Dan inilah di antara perkara yang membezakan akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah dan juga Qadariyah. Kalau Jabariyah ni segala benda ni mari daripada Allah Ta'ala. Kita tak ada ikhtiar langsung, kita tak ada gagah langsung. Kita ni seolah-olah kapal yang berada di udara. Kena tiup kanan-kanan lah, kena tiup kiri-kiri lah. Kita tak ada kekuatan, segala benda ni mari daripada Allah Ta'ala belakang. Tu fahaman yang dipegang oleh puak-puak Jabariyah. Ada puak Qadariyah pula, segala benda ni tak ada kaitan dengan Allah, kita belakang. Segala benda kita nak buat ni kita belakang, Allah Ta'ala tak ada kuasa. Maka ni pula Qadariyah. Ada pun Ahli Sunnah wal Jamaahnya duduk tengah. Dia duduk serah belakang dan dia duduk gomor dia belakang. Di sana kita ikhtiar yang Allah Ta'ala beri pada kita, akal yang Allah Ta'ala bagi kita mikir, Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai panduan, Rasulullah diturunkan sebagai contoh tauladan. Dan juga kita sebagai hamba Allah Ta'ala diberi ikhtiar untuk nak memilih. Dalam waktu yang sama ada kuasa Allah Ta'ala. Sebab tu ada benda kadang-kadang kita nak buat jadi, kadang-kadang tak jadi. Sebab apa? Hak jadi tu berbetulan dengan kehendak Allah. Dah tak jadi tu apabila tak berbetulan dengan kehendak Allah. Segala benda hak Allah Ta'ala nak, dia akan jadi. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sekiranya Allah Ta'ala nak sesuatu benda, cukup dengan Allah Ta'ala kata kun
fayakun, pasti perkara itu akan terjadi. Bahkan meninggalkan segala sebab itu menyalahi apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Ada pun seseorang yang meninggalkan sebab tu, maknanya kalau mu nak kerja, mu nak harta, mu tambah kerja, mu nak kenyang, mu tambah makan, maka perkara tersebut menyalahi kita ni redha dengan qada Allah Ta'ala. Ni pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bukanlah dengan redha dengan qada Allah bagi mereka yang dahaga tetapi tiada menghulurkan tangan kepada air dingin, maka bukanlah tanda orang tu redha dengan qada Allah. Apabila dia dahaga tapi dia dah ulur tangannya pada air untuk nak minum, tu tanda orang ni bukan orang redha dengan qada Allah. Maknanya di sini sebagai hamba ikhtiar macam biasalah. Tapi dalam waktu yang sama keyakinan dengan barang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada kita. Kadang-kadang kita ikhtiar sungguh-sungguh, kita nak anak kita dapat 6A, nak anak kita dapat 5A UPSA, tapi tiba-tiba tak jadi sebagaimana hak kita nak. Ikhtiar dah. Tu nak khabar bahawa Allah Ta'ala tetap begitu. Ikhtiar kena buat. Apabila kita yakin bahawa ketetapan Allah, hati kita tak jadi memberontak. Kita tak rotan, kadang tak rotan dengan rotan yang dahsyat pada anak kita, tak puas hati dengan putusan tersebut dah. Kenapa kita yakin tengok dah anak kita study dah, kelas tambahan dia dah tapi dah faham. Maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setengah daripada redha dengan qada Allah Ta'ala bahawa dihilangkan dahaga dengan air. Tanda kita redha dengan qada Allah Ta'ala, di antaranya ikhtiar kena buatlah. Apabila dahaga, minumlah air tu. Dan tidak pula pada redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak. Tapi walaupun mu ikhtiar, jangan sampai keluar daripada landasan syarak. Jangan keluar daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh agama. Kita nak buat satu-satu benda ni, dia kena ada batasan agama lah. Contoh apa? Kita nak duit banyak, kita nak rezeki banyak, jangan sampai terjun dalam perkara yang haram. Jangan sampai buat perkara yang dilarang oleh syarak. Jangan begitu pula. Itu pula melanggar ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut hukum syarak, yang menyebabkan kita berdosa pula. Bahkan maknanya seperti yang telah lalu, iaitu ketiadaan menyangkal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zahir dan batinnya. Jadi kita ingat apabila datang satu-satu perkara pada diri kita, maka jangan kita menyangkal atas perbuatan Allah. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala tetap pada diri kita, jangan kita menyangkal zahir dan batinnya. Maksud zahir ni contoh mulut sumpah sekarang. Apabila berlaku kematian kepada keluarga kita, maka mulut kita sumpah sekarang, Allah bapanya mati kerana beranak aku dok mati kerana orang lain. Itu tanda menyangkal dengan lidah. Ataupun menyangka dengan perkara batin, makna dalam hati ni dok puas hati. Dok puas hati, bapalah Allah Ta'ala mati anak beranak aku, dok mati orang lain. Maka itu juga dilarang oleh syarak. Sebab apa? Kalau kita tengok satu kisah yang diceritakan di dalam kitab, seingat saya kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang sahabat Nabi, Abu Talhah. Abu Talhah ni ketika mana dia nak musafir, anak dia ni kurang sihat dah. Jadi apabila anak dia kurang sihat, dia gila musafir. Apabila dia pergi musafir, dia balik kebetulan lagi dia balik tu anak dia meninggal. Jadi apabila begitu dah, Abu Talhah orang dalam musafir ni, dia sedia maklum lah orang jatang ni orang lelaki. Lama tak jumpa orang rumahnya, dalam kepalanya tak ada mikir benda lain dah. Jadi apabila balik ke rumah ni,
Tiba-tiba isteri Abu Talha ni dia tahu hajat Abu Talha ni jadi nyidak lapor orang lalu. Nyidak kabur dia kata, abah mati dah, tak ada. Dia senyap ya lalu apabila suami dia baik. Suaminya tanya, anak kita ke mana dah? Dia kata, anak kita makin tenang. Tenang sungguh lah, dah mati memang tenang sungguh lah. Jadi apabila begitu, kata Abu Talha ni dia makan. Yang mana isteri dia dah makanan istimewa dah baru balik musafir ni. Lepas makan perut kenyang juga, dia tu nak hajat dengan orang rumah dia. Apabila tu nak hajat selesai, tu nak hajat, isterinya tanya. Dia kata, abang, andai katalah ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia beri pinjaman barang kepada seorang hamba Allah. Jadi apabila begitu tiba-tiba tuang kepada barang ni, kabodah ni. Barang aku bagi pinjam kamu tu, kalau aku nak aku ambil bila-bila masa. Lalu apabila sampai satu masa yang telah ditetapkan, tiba-tiba tuang dia mari pergi ambil barang dengan hak orang pinjam barang dengan dia tu. Lalu dia tanya, wahai suamiku, boleh tak dia ambil barang tu sebab barang dia kan? Dia kata boleh, tak ada masalah. Kenapa? Kerana tu barang dia. Jadi ikut dia, nak ambil hak dia kan? Apabila Abu Talha jawab gitu, isterinya masuk jarum lalu. Dia kata, abang, tuang anak kita minta mula dah barang dia. Maknanya Allah Ta'ala ambil mula dah anak kita, maka mati dah anak kita. Keju Abu Talha ni dah selepas tunang belaka dah ni. Jadi apabila begitu Abu Talha keju kau dak ke semana-mananya turun daripada katanya pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cerita kepada Rasulullah perbuatan isterinya, mungkin pada pandangan dia ni perbuatan ni dak kena ni anak mati dak kabu awak. Jadi dia cerita, ya Rasulullah, isteri aku dia cerita daripada ni. Aku balik musafir, dia kata begini, aku makan, aku tidur. Pada tu baru nyekap aku anak aku mati, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik fi lailatikum, ya Allah, engkau berkatilah ketika mana dia bermalang dua orang ada. Maka apabila berlaku peristiwa tersebut, hasil daripada malam tersebut lekap ni. Dan lekap ni lahirlah seorang manusia yang bernama Abdullah. Daripada Abdullah itu lahirnya 7 ataupun 10 orang di kalangan ahli Al-Quran lagi. Ini berkah sebab apa? Sabar dengan barang yang Allah Ta'ala tetapkan. Redha dengan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Ini masuk redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada benda kadang-kadang ada benda Allah Ta'ala nak beri satu benda yang besar pada kita, tapi terpaksa dikorbankan dengan perkara yang lain. Contoh dia apa? Contohlah berkaitan dengan kematian anak sebagai contoh. Dia sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang Allah Ta'ala matikan 3 orang anak dia ataupun 2 orang anak dia sebelum daripada anak dia balik, ataupun kata perawi hadis, kalau ditanya seorang pun Rasulullah akan jawab gitu juga. Apabila mati di kalangan anak dia 3 orang, 2 orang ataupun seorang, mak ayah dia sabar, nescaya jaminan untuk mak ayah dia syurga Allah Ta'ala. Maknanya kematian ni barang memang menyedihkan, tak ada mak ayah gembira sebab anaknya mati. Tetapi dengan sebab dia sabar, dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetap, menyebabkan Allah Ta'ala ganti kepadanya satu perkara yang jauh lebih besar, yakni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab tu kita kena faham boleh ada benda yang Allah Ta'ala tetap pada diri kita ni, barang hak confirm kita mampu hadapi. Dan Rasulullah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala dia tidak akan membebankan satu-satu perkara, melainkan perkara itu mampu ditanggung oleh hamba-hamba aku. Maka ingatlah, baik kita kena COVID ke,
baik kita diuji kematian ke kesakitan ke hak tu barang hak kita mampu. Dan di kalangan manusia ni dia berbeza kemampuan antara satu sama lain. Ada seorang yang boleh akak paling-paling berat pun 70 kilo. Ada orang boleh akak 80 kilo. Ada orang sampai 100 lebih kilonya boleh akak. Itu kemampuan masing-masing. Sebab tu ada kalau contoh orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala di kalangan para Nabi dan Rasul. Dan di kalangan para Nabi dan Rasul yang paling banyak diuji oleh Allah, yakni Nabi Ulul Azmi 5 orang tu. Dan dalam 5 orang yang paling dahsyat ujian dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nak khabar ni ujian ni memang Allah Ta'ala tetap waktu dia hidup di atas muka bumi. Cuma cara kita nak menerima perkara tersebut sama ada dengan cara yang dibenar oleh syarak ataupun dengan cara yang dilarang oleh syarak. Contoh cara yang dilarang oleh syarak macam berlaku baru-baru ni lah. Apabila marinya COVID lebih kurang 2 tahun lah. Apabila ada orang yang terpaksa diberhentikan kerja, ada orang ingkang tak masuk terus, tiba-tiba dia ambil jalan yang bertentangan dengan syarak. Ada di kalangan mereka bunuh diri. Ada di kalangan mereka ni guna jalan-jalan yang diharamkan. Tu menyebab aku tak tanda orang yang tak boleh nak terima ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat setiap ujian itu barang orang kita mampu hadapi. Dan memang kita orang beriman ni memang Allah Ta'ala tetap akan ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu merasakan cukup dengan kamu kata kami beriman, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ujian tu barang pasti kita akan dapat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan kehidupan dan kematian, dan aku nak tengok di kalangan kamu siapa paling baik sekali amalan dia. Dan tidak bahkan maknanya seperti telah lalu, iaitu tidak menyangkal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zahir dan batinnya. Jangan apabila barang Allah Ta'ala tetap ni, jangan kita sangka dari sudut zahir, baik mulut kita, baik perbuatan kita, ataupun batinnya hati kita tak puas hati barang Allah Ta'ala tetap. Jangan. Serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang dikasihi akan dia oleh Allah Ta'ala. Maka kita kena buat sebagaimana hak yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia kata, sekiranya kamu diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian dalam kehidupan kamu, maka kamu tengoklah aku sebagai contoh, kerana aku orang yang paling dahsyat kali ujian dia. Kita tengoklah dari sudut bab susah lah, bab susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat menyatakan, pernah rumah tangga Nabi ni 2 bulan berturut-turut tak berasah. Ada riwayat kata 3 bulan berturut-turut tak berasah. Tak berasah ni bukan sebab makan kedai. Tak berasah ni bukan sebab orang ajak makan rumah. Contoh bulan 12, kadang-kadang kalau kawasan kita mungkin kawasan hujan, ada pun kawasan lain bulan 12 ni bulan cuti, orang awak ambil buah, orang awak kahwin. Jadi bukan sebab di majlis kahwin setiap hari itu pada masa rumah, bukan begitu. Maksudnya makanan rumah tangga Nabi ni tak ada. Rasulullah ya tetap ada makanan untuk sebulan, untuk seminggu berapa. Tapi kadang-kadang ramai orang mari minta dengan Rasulullah beri. Jadi apabila begitu tak ada makanan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya isteri baginda, kami ni kadang-kadang makan siap pertama kema, dan yang kedua air masak. Cuma kadang-kadang adalah jiran kami mari hantar susu unta kepada kami. Hak itulah makanan kami 2 bulan berturut-turut. Dan bukan isteri Nabi seorang, tak semua isteri dalam keadaan begitu pula. Dalam keadaan begitu tak ada makanan.
Kita ni kadang-kadang ikan layar 3 hari pun kita jerakah dah tok lelaki kita. Abang tahu dah muka saya macam ikan layar dah, ikan layar. Kadang-kadang orang rumah kita buat singgah pun 2-3 hari turun pun kita belebel dah. Awak ni tak ada laut lain, pak singgah, pas perangat singgah. Maknanya tu keadaan kita. Ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi. Pernah lepas daripada sembahyang subuh, Rasulullah pergi rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, "Wahai Aisyah, ada makanan tak kita hari ni?" Katanya Aisyah, "Ya Rasulullah, makanan tak ada hari ni." Lalu katanya Rasulullah, "Baiklah kalau begitu aku puasa." Dan hak ni lah dalil dalam mazhab Syafi'i menyatakan boleh seseorang itu niat berpuasa walaupun selepas daripada subuh, sebelum daripada zuhur, sekiranya dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maknanya pagi tu nya kejut, pas subuh tu nya tidur mula, nya bangun tu kejut kat pukul 12 dah. Dia kata, hari ni pula hari Khamis. Dia kata, kalau aku makan rugi kat pukul 12 dah ni, baik aku niat puasa sunat Khamis. Boleh, tak ada masalah untuk puasa sunat. Puasa wajib tak boleh lah. Puasa wajib kena puasa kena niat malam tu. Ni nak khabar ni kerana apa? Ada sumber dia. Rasulullah kata, kalau gitu aku puasa lah. Pagi esok kan pula Rasulullah tanya pula Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan tak hari ni?" Katanya Aisyah, "Ya Rasulullah, makanan tak ada hari ni." Kata Rasulullah, "Aku puasa pula lah." Kita kalau balik 2 hari rumah kita kata tak masak hari ni abang, asyik-asyik guna. Tak apalah abang puasa ke abang lebar periuk. Abang biasa kata asyik main datang ni pada masak bang. Boleh jadi gitulah. Tapi bukan orang sini lah, orang Zimbabwe tu. Jadi apabila begitu nak khabar Rasulullah diuji sedemikian rupa. Rasulullah diuji sedemikian rupa. Jadi kita ada apa-apa masalah kena tengok cerita Nabi baru hati kita tenang sikit. Sebab apa tenang? Rasulullah kekasih Allah. Maknanya orang paling hampir, orang paling dekat dengan Allah. Hak ni Allah Ta'ala uji. Sebab apa hidup di dunia ni memang tempat ujian. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat ujian untuk kita nak menuju ke hari akhirat. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhi yang dilarang. Itu tanda kita redha dengan qada Allah dah. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggal. Itu tanda kita redha dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redha dengan qada Allah, kelakuan yang dipuji. Kita berhenti sini dah. Siapa putus tesek. Walaupun macam gawar juga tidak pula kita berhenti lalulah. Kebetulan masuk dah capur pula hari ni. Untuk maklumat kita semua, selepas daripada Mayang Syak ni, kita ada permohonan daripada jemaah kita untuk solat hajat Encik Mak Tati. Semoga keluarga beliau dan kita semua bebas daripada COVID dan cepat sembuh. Banyak kes ni untuk maklumat kita, banyaklah kes yang timbul ni daripada sumber yang tak tahu. Capur pula hak kena punya bakal pada senyap dah. Cuma hak tin sekarang tu hak dah ambil ke vaksin, dia ambil ngelok. Dia sampai doa tawakal dengan Allah Ta'ala tu satu hal. Yang kedua, dari sudut vaksin hak berobat tu ambil lah dulu, supaya apa, nak buat ibadat pun tenang. Ni takut orang batuk sikit nyekeli lalu. Hari ni bahaya duk surat batuk-batuk berkurang, orang keli hari lalu. Kita benar salah batuk, bukan salah batuk, memang kita ni jenis batuk kerik lama dah. Belum COVID mari tu kita batuk dah. Kita batuk nyuasa hak tengah mayang dak pakai mah lalu. Dunia hari ni. Jadi kita buatlah ikhtiar hak dunia tu, ikhtiar dah waktu yang sama hubungan dengan Allah Ta'ala pun jangan lupa. Wallahu alam, Allah Ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.